Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala qalu subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi dalam dalam FB live kita, surah An-Nur. Moga-moga menghormati Allah Subhanahu wa taala pengajian kita pada pagi ini walaupun melalui online, kita moga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sekarang ni yang arahan yang terbaru kita diminta untuk PKPB bersyarat. Jadi kita kekallah seperti mana yang diarahkan. Jadi semuanya duduk di rumah. Mudah-mudahan mati Allah pengajian kita dapat diteruskan walaupun keadaan yang tidak mengizinkan. Kita berada di surau ataupun kita berada di masjid, tapi masih lagi boleh diadakan secara maya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung balik pengajian kita dalam kitab kita, iaitu kitab Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar, kitab fiqh Syafi'i, kitab dalam fiqh, dalam membahaskan perbahasan berkaitan fiqh mazhab Imam Syafi'i rahimallahu taala. Kita telah sampai pada topik yang berkaitan dengan faslun walladhi yujibu al-ghusla sittatu asya' تشترك فيها الرجال والنساء وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت. Fasal pada apa yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara yang dikongsi oleh lelaki dan perempuan, iaitu berjumpa 2 khitan, bertemu khitan lelaki dan juga khitan perempuan. Dan juga yang berlaku pada lelaki dan perempuan ialah keluar air mani. Keluar air mani. Walaupun saya dah sebut, mungkin dah ceritakan, kita ulang sikit lagi tentang rahmat Allah berkaitan dengan perkara ini. Seperti biasa, Imam Muallif rahimahullah taala akan mensyarah, akan membawa Imam matan Abi Syuja' sebelum disyarahkan. Maka saya bacakan matan Abi Syuja' dia seperti mana yang saya bacakan tadi, dan saya terjemahkan. Apa yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Yang pertamanya ialah yang pertama dan yang kedua ialah perkara yang dikongsikan lelaki dengan perempuan, iaitu bertemu 2 khitan dan keluar air mani dan juga mati. Jadi ini 3 perkara yang dikongsikan oleh lelaki dan juga perempuan. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala, al-ghuslu, kita lihat perkataan al-ghuslu boleh kita baca dengan baris atas ataupun baris bawah. Al-ghuslu boleh, al-ghuslu boleh, seperti mana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dalam setengah kitab disebut nama Allah, kita kata al-ghuslu dibaca dengan baris atas tu ialah bermaksud perbuatan, tapi dibaca dengan bagi depan bermaksud nama Allah ialah sesuatu yang ataupun lebih merujuk kepada menggosok. Menggosok. Wallahu alam, itu ada pandangan begini, ataupun lebih menunjukkan kepada sesuatu yang digunakan untuk kita bersuci dengannya. Seperti macam wudu dengan wudu, wudu dengan wudu. Wallahu alam. Jadi itu tidak adalah masalah sangat dari segi sudut bahasa tu. Jadi kita terus lanjutkan nama Allah. Apa yang dimaksudkan iltiqaul khitanain. Maka antara perkara yang menyebabkan wajibnya mandi itu, yang pertama sekali ialah bertemu 2 khitan.
Dan maksud bertemu dua khitan ini ialah melakukan persetubuhan di antara lelaki dengan perempuan. Iaitu maksud di sini tuan-tuan mati Allah ialah memasukkan zakar tadi mengikut kadarnya pada faraj wanita. Sama ada kita kata melalui kubul orang perempuan ataupun binatang ataupun kedua-duanya. Ataupun kita masukkan seorang lelaki itu memasukkan kemaluannya dalam dubur lelaki yang kecil ataupun yang besar, yang hidup maupun yang mati, maka wajib kita katakan wajib ke atas orang lelaki dan juga ke atas orang perempuan tadi untuk mandi wajib. Wa yajibu aidan 'ala al-mar'ati bi ayyi dhakar dakhala fi farjiha hatta dhakar al-bahimah. Hatta kalau orang perempuan menonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia memasukkan zakar lain daripada manusia ke, contohnya dia masukkan zakar binatang ke, ataupun zakar orang yang dah mati ke, ataupun zakar kanak-kanak ke, dirahmati Allah, maka bila dah masuk dalam duburnya ataupun kubulnya atau duburnya, maka wajib mandi. Adapun untuk mayat tadi, kalau seorang itu melakukan persetubuhan dengan mayat itu, iaitu memasukkan zakarnya dalam faraj wanita ataupun yang telah meninggal dunia, ataupun memasukkan zakar lelaki yang telah meninggal dunia dalam farajnya, maka namanya Allah tidak perlu diulangkan mandi mayat tersebut. Wallahu a'lam, mengikut pandangan yang asah lah. Begitu juga namanya Allah Subhanahu wa taala kanak-kanak dan juga orang gila. Kanak-kanak dan orang gila lah. Jadi mereka tidaklah wajib mandi, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib mandi ialah mereka yang baligh, berakal dan seterusnya katakan. Kemudian rahmati Allah, orang yang baligh tadi, orang yang kanak-kanak tadi yang telah baligh, maka mereka tidak perlu mandi wajib apabila dia telah baligh, disebabkan berlakunya persetubuhan sebelum dia baligh. Tapi kalau dia baligh tadi dengan sebab dia mimpi ataupun sebagainya menandakan dia telah baligh, maka wajiblah dia mandi. Wajiblah dia mandi. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, idzal taqa al-khitanani aw masal khitani al-masal khitanu al-khitana wajib al-ghusl. Fa'altu wa ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghtasalna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut daripada Rasulullah sallallahu berkata, bersabda, kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila bertemu dua khitan ataupun menyentuh khitan dengan khitan, maka wajiblah mandi. Sesungguhnya aku, kata Aisyah, aku telah melakukan fa'altuhu ana wa Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya aku dengan Nabi SAW telah melakukannya dan juga namanya Allah kami mandi. Maka namanya Allah Subhanahu wa taala dekat sini maksudnya ialah iltiqa itu, bertemu itu ialah kita kata memasukkan dalam khitan, memasukkan dalam faraj wanita itu. Wallahu alam. Ada yang mengatakan bahawa wal muradu bil iltiqa'i at-tahadhi li'annahu la yatasawwar tasadumuha li'anna al-khitan a'la min madkhal adh-dhakar wa yuqalu iltaqa al-farisani idza tahadhaya. Maknanya ada juga yang mengatakan apabila bertemu sahaja dua khitan. Khitan ni maknanya di bahagian faraj wanita tadi ada kita kata yang dipanggilkan al-khitan. Wallahu alam. Bila bertemu zakar lelaki dengan khitan perempuan saja, tak semestinya masuk. Itu pun dah ada setengahnya kata dah wajib mandi. Wallahu alam. Tak semestinya masuk kita katakan. Kemudian yang keduanya tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala ialah kita kata mengeluarkan air mani. Mengeluarkan air mani. Wa minha, dan termasuk perkara yang membatalkan yang mewajibkan mandi itu ialah keluar air mani. Keluar air mani namanya Allah Subhanahu wa taala sama ada keluar dengan secara biasa ataupun dengan diambil daripada sulb. Diambil daripada sulb ataupun
dikeluarkan daripada macam mana cara sekalipun lah, katakan air mani tersebut. Di sini dia kata wa minha inzalul mani famata kharajal mani, apabila keluar saja air mani maka wajiblah mandi. Sawaun kharaja minal makhrajil mu'tad, sama ada dia keluar ikut saluran biasa ataupun nama Allah Subhanahu wa taala daripada saluran-saluran yang lain, ikut mazhab lah. Wal asal fi zalika, dan asal dalam masalah ini ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut innamal ma'u minal ma', sesungguhnya air dengan air, maknanya adanya air mani maka wajibnya mandi, wajiblah mandi. Wallahu alam. Seterusnya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita kata air mani ni sama ada dia keluar ketika sedar ataupun ketika tidur. Air mani ni dia keluar sama ada dia keluar dalam ketika tidur ataupun ketika sedar, sama ada dengan syahwat ataupun kita kata tanpa syahwat. Wallahu alam. Sebab itu kata bila para ulama mengatakan air mani ni, kita kata ada setengahnya mensyaratkan mesti tadafuk, maknanya mesti memancut, mesti menghormati Allah. Kita kata air mani tadi dengan syahwat, ada yang katakan macam-macam syaratnya, tapi setengah ulama kata tidak melihat perkara itu. As long dia keluar saja air mani, yang keluar itu adalah air mani, maka telah wajib mandi ke atasnya. Sebab hadis Nabi SAW, innamal ma'u minal ma', sesungguhnya air dengan air, maknanya ada air mani maka wajib mandi. Kalau mimpi itu mati Allah Subhanahu wa taala, kita kata seorang itu bermimpi melakukan persetubuhan dalam mimpinya, maka mati Allah Subhanahu wa taala dia kena tengok ada tak kesan air mani. Kalau ada kesan air mani pada pakaiannya, maka wajib mandi. Begitu juga dengan wanita. Wanita jika bermimpi seperti mana bermimpinya dengan seorang lelaki, maka dia kena lihat pada pakaian yang ada tidak kesan air mani. Air mani behkalah, air mani orang perempuan lah, sebab orang perempuan juga ada air mani. Sama dengan lelaki, lelaki pun ada air mani, perempuan pun ada air mani. Maka mati Allah Subhanahu wa taala, jika perempuan tadi melihat ada kesan air mani, maka wajib dia mandi. Kalau dia mimpi melakukan persetubuhan dan mimpinya, tapi bila dia bangun tidak mendapati kesan air mani pada pakaiannya, maka tidaklah wajib ke atasnya untuk mandi. Begitu juga lelaki. Andai kata dia tidur, kemudian dia bermimpi melakukan persetubuhan dalam mimpinya, bangun pagi melihat ada air mani, maka wajib mandi. Kalau tak ada air mani, maka tak wajib mandi. Berbanding dengan persetubuhan, kita melakukan persetubuhan, suami isteri melakukan persetubuhan, ataupun sewaktu dengannya melakukan persetubuhan dengan isteri, walaupun tidak keluar air mani, apabila telah memasukkan kemaluannya dalam faraj ataupun dubur wanita, maka telah wajib mandi. Sebab hadis Nabi SAW tadi jelas, izal taqa itanani faqad wajabal ghusl, maka sesungguhnya telah wajiblah mandi, katakan. Wa illam yanzil, dan satu riwayat mengatakan walaupun mereka, dia tidak mengeluarkan air mani. Wallahu alam. Kemudian tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, kita kata dalam bab air mani ini kita ada biasanya orang-orang akan bezalah, kita katakan dia ada air madhi dengan air wadi. Tetapi yang membezakan air mani dengan air wadi ini, air madhi dengan air wadi ini, tuan-tuan mati Allah, ialah air mani ini dia bau, dia ada berbau. Bau dia kata ulama karaihatil ajin. Bau dia seperti kita kata kalau kita lihat dalam, kalau kita ada pokok kurma, kita pernah tengok pergi ataupun kita ada pohon kurma, maka normal Allah Subhanahu wa taala cuba tengok bunga dia, bunga kurma tu, dan bunga kurma tu dicium. Cium bunga kurma tu sama, dia punya bau dia tu, bau kurma bunga tu sama macam air mani, normal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian normal Allah Subhanahu wa taala, kita kata ciri kedua air mani itu ialah at-tadaffuk, maknanya memancut. Disebut dalam ayat Al-Quran, mimma dafiq, daripada air yang memancut, iaitu air mani. Itu kedualah. Ketiganya tuan-tuan mati Allah, al-thalithah, ciri-ciri air mani ini ialah talazzuz bi khurujihi, maknanya kita kata akan rasa kelazatan selepas keluarnya air mani itu, bi khuruji.
wallahu alam. Kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala kita kata di situ bila dia keluar je air mani itu, dia kata inkisar syahwat. Maknanya seolah-olah nafsunya tadi sebelumnya memuncak, keluar je air mani, nafsunya akan berkurangan. Nafsunya akan berkurangan. Wallahu alam. Itu ciri-ciri yang disebut oleh para ulama berdasarkan melalui bacaan mereka ataupun istiqra' mereka. Mereka meletakkan ciri-ciri air mani itu ada 3, katakan, berbanding dengan air madhi dengan air wadi. Air madhi itu nama Allah Subhanahu wa taala ialah air yang kita kata keluar apabila contohnya orang buang air kecil, dia dah basuh bersih-bersih, kemudian keluar juga lagi sikit air itu, maka air itu dipanggil air wadi. Itu dipanggil air wadi. Air madhi ini ialah air yang keluar apabila seorang itu dalam keadaan bersyahwat. Maknanya dia teringat, dia duduk fikir apa semua, dia melihat sesuatu yang meningkatkan syahwatnya, maka air itu akan keluar yang dipanggil air madhi. So air madhi ni najis, dan juga air wadi juga adalah najis. Kadang-kadang air wadi ni orang penat pun boleh keluar macam Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam. Seterusnya macam Allah Subhanahu wa taala dikatakan kat sini wal mar'atu karrajulu fi dhalika ar-rajih fi rawdah. Rajih yang disebut dalam mazhab Syafi'i ialah lelaki dan perempuan sama je macam lelaki. Ada seorang perempuan pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, madza ra'ait?" ataupun apa pandanganmu ya Rasulullah idza ra'atil mar'a ma ra'a ar-rajul? Apakah pandanganmu ya Rasulullah apabila seorang wanita melihat seperti mana melihatnya seorang lelaki dalam tidur mereka? Maka sabda Rasulullah SAW mengatakan wajib al-ghusl in ra'atil ma', maka wajib mandi jika dia melihat air mani. Kalau tak melihat air mani tak wajib lah. Tak ada lah, dia katakan walaupun dia bermimpi syakan itu, dia katakan dalam mimpinya tadi, tetapi tengok balik kesan air mani ada tidak. Kalau tak ada, tak adalah, tak wajib mandi. Okey. Nabi ditanya, orang perempuan ada ke air mani, katakan. Dalam hadis tersebut Nabi Allah menyatakan kalau perempuan tak ada air mani, masakan seorang anak itu boleh menyerupai ibunya. Tak. Kadang-kadang kita tengok budak ni muka dia sama macam maknya lah. Sama macam maknya, sama macam maknya, katakan. So kalau tidak ada kesan air mani daripada kesan air mani daripada isterinya, maka masakan anak tadi boleh menyerupai ibunya ataupun menyerupai siapa-siapa kita katakan sebelah ibunya, tuan-tuan mati Allah. Itu kesan DNA lah. Sebab tu kita belajar sains, kita ada kromosom XY ni katakan, wallahu alam. XXYY ni campur XY dan sebagainya, kita katakan itu dalam sains lah, katakan ada. Wallahu a'lam. Kemudian mati Allah Subhanahu wa taala seterusnya, tuan-tuan, "Lau tanabbaha min nawmihi falam yajri illa thakhana wal bayad fala ghusl li'anna al-wadi sharaka al-mani fi as-sakhana." Kalau kita bangun-bangun tidur, kita katakan ada nampak kesan tapi sikit je, katakan. Kesan sikit je, katakan. Macam putih-putih gitu pada pakaian kita. Maka menurut Allah Subhanahu wa taala, kebarangkalian kita kata itu bukanlah air mani, tetapi dia lebih kepada air wadi ataupun air madhi. Kerana air madhi juga bila dia kering, dia akan warna keputihan begitu pada pakaian kita, wallahu alam. Dan kalau dia keluar, dia mandi, walau igtasala summa kharijat minhu baqiyat wajib al-ghusl thaniyan bila khilaf. Kemudian rahmati Allah Subhanahu wa taala, air mani ni kita dah mandi siap-siap dah. Mandi wajib dah siap-siap. Lepas mandi wajib tiba-tiba keluar lagi air mani. Maka wajib dimandi kali kedua. Wallahu alam. Walau ghitasala summa kharijat minhu baqiyah wajib al-ghusl thaniyan. Apabila dia telah mandi kemudian keluar lagi air mani, maka tuan-tuan wajib dimandi kali kedua bila khilaf. Tidak ada khilaf di sisi ulama mazhab Syafi'i. Wallahu alam.
Kemudian nama Allah sama ada dia keluar kot dubur ke ataupun dia luar kot laluan air kencing ke ataupun tidak, maka yang penting terkeluar je air mandi, keluar saja air mandi nama Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dia mandi. Maka wajib dia mandi. Walau ra'a al-mani fi thawbihi aw fi firashi la yanamu fihi ghairi wa lam yadhkur ihtilama lazimahu al-ghusl. Kalau misal kata dia tak ada mimpi pun, tapi bangun-bangun dia nampak kesan air mani dekat katil dia. Tak. Adakah wajib mandi? Maka di situ kita ni lihat. Kata ulama nama Allah Subhanahu wa taala, air katilnya tadi siapa yang tidur? Dia tidur ke orang lain yang tidur? Baju yang dia pakai itu baju yang memang dia punya ke ataupun orang lain punya baju dia pakai? Kalau memang kita kata dia yang pakai, dia tempat dia yang tidur tadi, dia yang tidur, tak ada orang lain, maka normatif Allah Subhanahu wa taala kata ulama lazimahul ghuslu, maknanya telah lazimlah dia atau telah wajiblah ke atasnya mandi mengikut pandangan yang sahih katakan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Walam yadhkur ihtilaman, walaupun dia tak ingat dia mimpi ke tak mimpi ke, wajib dia mandi katakan. Seperti mandi diputuskan oleh para jumhur ulama. Kata Imam Mawardi rahimahullahu taala, idza kana al-mani fi batin thawb fa in kana fi zahirihi fala ghusl alayhi ihtimal isabati min ghairihi. Kalau kata Imam Al-Marwadi pula, kalau air mani itu berada di luar pakaian, bukan pada dalam pakaian. Kalau kita pakai pakaian contohnya, air mani tadi mestilah melalui kena pada pakaian bahagian dalam. Tapi kita cek kena air mani itu pada bahagian luar pula air mani, luar pakaian. Maka kat situ dalam hati Allah Subhanahu wa taala tidaklah wajib mandi kata Imam Mawardi. Wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya yang ketiga iaitu mati. Bila seorang itu meninggal dunia normatif Allah Subhanahu wa taala, iaitu wajiblah mandi. Wajib mandikan ke atasnya, bukan ke atas orang yang ini, tak, ke atas mayat tadi. Wajib kita memandikan dia. Seperti mana daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil muhrim alladhi waqasathu naqatuhu igsiluhu bima'i sidir. Maka seorang sahabat Nabi meninggal dunia kerana dijatuh lalu dipijak oleh unta, maka Nabi kata irsiluhu bima'i wasidir, mandikanlah dia dengan air dan campuran dengan mandikanlah dia air dengan campuran bidara, daun bidara. Sidir daun bidara. Wallahu a'lam. So itu dalil yang khusus untuk Allah berkaitan dengan mandi mayat tadi. Nanti kita proses mandi mayat tu nanti kita akan lihat waktu yang lain. Ada tajuk-tajuk yang kita akan bincangkan khas berkaitan dengan jenazah. Dan yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam adalah lebih khusus kepada orang wanita. Apa dia yang khusus pada wanita ini? Yang pertamanya haid, yang kedua nifas, yang ketiga wiladah. Haid, nifas dan wiladah. Antara perkara-perkara yang mewajibkan mandi itu yang pertama, yang khusus untuk perempuan ni tadi saya kata adalah pertamanya adalah haid. Allah sebut dalam Quran, wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jangan kamu dekati perempuan-perempuan kamu, ini jangan kamu melakukan hubungan dengan mereka ketika mereka dalam keadaan period, sehinggalah mereka suci, mereka mandi wajib. Maka normatif Allah Subhanahu wa taala apabila mereka telah suci, telah bersih, telah mandi katakan, maka datangilah mereka seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, idza aqbalatil haidha fada'i as-salah fa idza dhahaba qadruha faghsili anki ad-dam wa salli. Nabi SAW sebut apabila seorang itu datang period, katakan datang darah haid, maka hendaklah ditinggalkan salat. Apabila telah tamat ataupun ikut kadar seorang itu haid tadi, berapa lama dia haid, maka selesai dia mandi dan kemudian barulah dia salat. Mandi bersih semua, lepas tu barulah dia salat. Dalam satu riwayat ni kata summa ghtasili wa salli, katakan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbahasan haid ni kita dah bincang, kita akan bincang akan datang, katakan haid ni ada perbahasan dia khas, katakan tentang
macam mana nak kira, macam mana kenal darah haid dan sebagainya. Kita ada perbahasan khas nanti insya-Allah, topiknya wallahu a'lam. Itu kita bincang kemudian lah. Kita nak bincang sekarang ni hanya berkaitan dengan perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Dan yang keempat, yang kelimanya ialah melahirkan anak. Melahirkan anak. Darah nifas lain wiladah, melahirkan anak lain, katakan. Makna nifas itu, darah nifas ialah darah yang keluar, kita kata selepas kelahiran. Kalau wiladah ni melahirkan anak, ketika nak melahirkan anak itu dia ada keluarkan darah juga, tetapi itu bukan darah nifas lagi. Ada setengah kita katakan darah nifas ialah darah yang yang keluar selepas kelahiran itu. Selepas tu dia ada lagi keluar darah dalam hati Allah. Selepas dah lahirkan anak itu, maka darah itu dianggap sebagai darah nifas. Katakan. Adapun wiladah ialah wiladah kita kata kelahiran itu. Ketika melahirkan anak itu dilahirkan, maka di situ normatif Allah telah wajib ke atasnya mandi kerana wiladah. Wallahu a'lam. Wa min asbab mujibatil ghusl al-wiladah wa lahu illatan ihdahuma anna wiladah mazinnatu khuruj ad-dam wal hukm yata'allaq bil madhan ala tara anna an-nawm yaqdi al-wudu yanqudu al-wudu li'annahu mazinnatu al-hadas wal illa ath-thaniyah fi hiya allati qala al-jumhur anna al-walad mani muaqqad. Jadi di sini normatif Allah Subhanahu wa taala kata ulama melahirkan anak itu umpamanya air mani keluar. Air maninya keluar. Kalau air maninya keluar dalam hati Allah Subhanahu wa taala, anak ni asalnya adalah air mani. Kejadian ini bermula daripada membentuk proses air mani, katakan. Maka keluarnya anak tadi daripada daripada perut ibunya dalam hati Allah Subhanahu wa taala adalah sama seolah-olah seperti mana keluarnya air mani. Sebab itu wiladah ini juga, kelahiran ini juga telah mewajibkan seorang perempuan itu ke atasnya mandi. Wallahu a'lam. Wala yajib al-ghusl ala illa wa huwa annahu mani muaqqad, katakan. Ada pandangan kita kata macam ni begini dalam hati Allah, katakan. Wallahu a'lam. Tetapi kita kata para ulama telah telah menyatakan pandangannya, mereka kata kelahiran itu mewajibkan mandi. Kelahiran itu telah mewajibkan mandi. Mungkin tuan-tuan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ustaz kalau seorang itu keguguran, lalu janinnya tadi keluar ke tempat laluan biasa, katakan, adakah kena wajib mandi juga? Ya, wajib juga mandi. Dia kata wa kadza yajibul ghuslu bi wad'il 'alaqa wal mudgha 'ala ar-rajih. Dan begitu juga wajib mandi apabila seorang itu kita kata keguguran yang keluarnya hanyalah seketul daging, dikatakan, ataupun mati Allah Subhanahu wa taala telah mula membentuk manusia, telah membentuk manusia bayi tadi. Maka pandangan para ulama dalam bab ni dalam mazhab Syafi'i begitu pandangan yang lebih kuat, ar-rajih, wajib mandi. Wallahu a'lam. Dan seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal fara'i wa faslun wa fara'idul ghusli thalathatu asya' an-niyatu wal izalatu an-najasa in kanat 'ala badani. Antara kewajipan mandi itu ataupun rukun mandi itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala tiga perkara. Yang pertama an-niyah. Yang kedua menghilangkan najis kalau jika ianya terdapat pada badan. Kita ambil satu-satu dulu tuan-tuan. Yang ketiga nanti kemudian kita jelaskan. An-niyah, yang pertama niyatul ghusli atau niyatul ghusli, niat wajiblah. Ada innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan mesti kena niat. Nak mandi wajib kena niatlah. Kalau tidak tak ada niat, apa bezanya mandi wajib dengan mandi sunat? Jadi yang membezakan ialah dengan niat. Dan niat ini tempatnya dalam hati, katakan. Dalam hati.
Jadi adakah perlu kita keluarkan zahirkan atau lafazkan Ustaz? Katakan dalam masalah ini tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, keberadaan kita dalam tandas itu tidaklah mewajibkan ataupun tidaklah membenarkan kita untuk berlafaz dengan niat. Cukup dengan niat sahaja. Kenapa Ustaz? Sebab kita duduk dalam tandas. Dalam tandas nanti kan sebut nama Allah pula, katakan tak? Nawaitul ghusla, katakan lillahi ta'ala, hujungnya tu ada lillahi ta'ala, maka tuan-tuan berkata Allah, kita katakan tak perlulah disebut dalam tandas. Yang boleh dibuat ialah yang rukunnya adalah kita kata ialah niat itu yang tempatnya di dalam hati. Wallahu a'lam. Niat dalam hati kita katakan sama ada bila kita niat wa kaifiyatuha, dan cara niatnya ialah niat mandi wajib lah. Niat mandi wajib ataupun niat kita kata mengangkat hadas besar. Niat mengangkat hadas besar, dia kata raf'ul hadasil akbar, walau nawa raf'ul hadas lam yata'arrad lil janabah wala ghairiha sahha ghusluhu. Kalau dia hanya mandi angkat hadas saja, dia katakan angkat hadas, maka Allah merangkumi semualah mengikut pandangan sah jugalah, dia katakan. Yang penting dia niat untuk mengangkat hadas besarlah, dia katakan. Lianna al-hadas ibarat 'anil mani' min as-salah wa ghairiha. Kalau bagaimana kalau dia hanya aku nak mandi, niat dalam hatinya nak mengangkat hadas saja, pun kata ulama sah. Kata ulama sah. Walau nawara fal hadas asghar muta'ammidan, kalau dia sebut umum je tadi, saya kata sah. Kata ulama sah kalau dia sebut umum. Tapi kalau dia sebut aku nak mengangkat hadas kecil, yang kat sini tuan-tuan rahmati Allah, la yasihhu fil asah, tidak sah untuk dia gunakan mandi wajib. So dia kena mandi semula lah, katakan. Dia kena mandi semula, dia kena niat mengangkat hadas besar. Wa in ghalata fa dhanna anna hadathu asghar lam tartafi' janaba fi ghairi a'dha'il wudu'. وفي أعضاء الوضوء وجهان راجح ترتفع عن الوجه واليدين والرجلين لأن غسل هذا الأعضاء واجب في الحدثين. Di sini tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, perbincangannya kita kata adakah mencukupi seorang itu bila dah mandi wajib, maka dia cukup dengan mandi wajib sahaja tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perlu dia mengangkat hadas kecil untuk dia salat selepas itu. Wallahu a'lam. Sebagian ulama namati Allah Subhanahu wa taala, jika dia telah berniat untuk mengangkat hadas besar, maka tuan-tuan secara automatically kita kata hadas kecil pun terangkat juga. Ada kata tidak, kerana namati walaupun ia hadas kecil dan hadas besar, dia katakan hadas besar lebih besar daripada, makna hadas besar tu lebih merangkumi daripada hadas kecil, tetapi hadas kecil namanya Allah Subhanahu wa taala dia ada rukun-rukun dia. Itu tertib. Ambil wuduk ada dia punya anggota-anggotanya dan dibuatkan secara tertib. Berbandingan mandi itu tadi tidak, katakan. Setengah ulama kata gitulah, wallahu a'lam, tetapi namanya Allah Subhanahu wa taala benda ini khilaf di sisi ulama. والله أعلم. فإذا غسلهما بنية الغسل الواجب كفدون الرأس على الراجح لأن الذي نواه في الرأس والمسح والمسح لا يغني عن الغسل ولو نوى الجنب استباحة ما يتوقف الغسل عليه كالصلاة والطواف وقراءة القرآن الأجزاء وإن نوى ما يستحب له كغسل الجمعة ونحو لم يجزئه لأنه لم ينوي أمرا واجبا يتكلم. Dari sini rahmati Allah, kita kata mandi wajib dengan mandi sunat tidak boleh digabungkan dalam satu niat. Mandi sunat, mandi wajib, katakan. Yajtama' ibadatan min jinsin wahid wa laysa ihdahuma ala jihatil qada wa iktufiya bi fi'li ahadihima. Kalau kita kata mandi sunat kita boleh gabung. Mandi wajib dengan mandi wajib tak boleh gabung. Mandi wajib dengan mandi sunat tak boleh gabung. Yang boleh gabung ialah mandi sunat dengan mandi sunat sahaja. Mandi sunat dengan mandi sunat boleh gabung. Mandi sunat dengan wajib tak boleh gabung, kena asing. Kalau contohnya mandi sunat Jumaat, kita ada mandi sunat Jumaat, kita ada mandi wajib. Maka diselesaikan mandi wajib dulu, kemudian barulah dia mandikan mandi sunat. Wallahu a'lam. Di sini tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Sama juga katakan orang yang datang period tadi dia kena mengangkat niat mengangkat hadas besar lah. Ataupun kita katakan dia nak sebut raf'ul hadas haid pun boleh, katakan dia mengangkat hadas haid pun boleh, tidak ada masalah, katakan. Tapi kalau dia angkat hadas berjunub sedangkan dia period, maka tak betul lah. Tak boleh lah. Tapi kalau dia sebut hadas besar, dia merangkumi periodnya, merangkumi janabahnya, wallahu alam. Kalau kita kata dia nak mengangkat hadas besar lah, katakan lebih mudah, kerana berniat dengan mengangkat hadas besar tu lebih umum lah, lebih umum sifatnya berbanding dengan dia mengangkat contohnya hadas haid ke, ataupun kita katakan hadas janabah ke. Kalau hadas janabah kita katakan kerana janabah, bukan kerana haid, bukan kerana kita kata selain daripadanya lah, ya katakan. Wallahu alam. Kemudian watanwinu fasa' raf'al hadasin nifas. Begitu juga orang perempuan yang berdarah nifas, dia berniat untuk mengangkat hadas nifas, kata. Walau nawat raf'al hadas al-haid, qala Ibn Rif'ah kata kalau seorang perempuan tu dia berhadas nifas tetapi bila dia mandi dia niat hadas haid, apa hukumnya Ustaz? Kata Imam Ibn Rif'ah, la yasih. Kata isna'i yang bagi an yasih. Sepatutnya bolehlah, katakan. Wallahu a'lam, itu pandangan. Wa'lam anna taqdim izalati an-najasah syartun li sihhati al-ghusl. Falau kana 'ala badani najasah fa ghuslu badanihi bi niyyati raf'il hadas wa izalati najis tuhru 'anil najis. Maka teman-teman, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan najis itu di atas badan adalah satu perkara yang dianggap sebagai wajib, kita katakan, ataupun mesti kewajipan ke atas kita untuk menghilangkan najis tadi, sama ada di luar salat ataupun ketika nak salat, katakan. Wa hal yartafi ahadasu aidan fihi khilaf ar-raji' inda rafi'i annahu la yartafi hadasu wal-raji' fi ziyadati rawda annahu yartafi hadathu. Maka dia kalau seorang itu berniat dalam hatinya, hormati Allah, dia berniat untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis kotoran yang ada pada badannya, katakan. Hormati Allah. Adakah kita kata sah dia punya niatnya tadi? Maka setengah kata hormati Allah sah, katakan. Wallahu a'lam. Kemudian rahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat rukun yang ketiga dalam bab mandi ni ialah al-isalul ma' ila usuli sya'r wal basharah. Menyampaikan air pada seluruh badannya dan kulitnya dan juga bulu-bulu yang ada di badannya, katakan. Yajib isti'abul badan bil ghusli sya'ran wa basharan. Wajib rahmati Allah Subhanahu wa taala kita menyampaikan air pada badan kita dan juga ada kulit badan kita dan juga rambut-rambut kita sampai ke pangkal, katakan. Qalla au kathur, sama ada rambut tu besar banyak ke, rambut tu kita kata tebal ke, nipis ke, rahmati Allah, wajib kita kata dia sampaikan air, katakan. Kata Imam Rafi'i rahimahullah taala, qauli sallallahu alaihi wasallam, tahta kulli sya'ratin janabah. Dia kata setiap bawah setiap rambut, helaian rambut itu merupakan janabah, katakan. Perlu kita mandi, wajib. Ada. Wallahu a'lam. Tapi hadis ni dhaif lah, ittifaq para hufaz, minhum Syafi'i, Imam Bukhari, semua mengatakan hadis ini rahmati Allah adalah hadis yang dhaif. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, dia kata dibawa satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka mawdi'a sya'ratin min al-jamal lam yaghsilhu yuf'alu bihi kadha bin nar, katakan. Siapa yang meninggalkan kita kata satu tempat, satu bahagian kecil yang tidak mengenai air, maknanya dia mandi wajib tapi ada satu bahagian badan yang tak kena air, katakan, tak kena air tadi, maka rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tak basuh juga tempat tu, yuf'alu bihi, dilakukan begini dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Qala Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, wajhahu
Dia kata famin thamma adaitu sya'ra ra'si wa kana yajuzzu sya'rahu, katakan. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, sebab tu bila kita kata rambut kalau panjang ke, rambut kalau pendek ke, tuan-tuan, kita kata air tadi mesti wajib sampai ke pangkal rambut, katakan. Wallahu alam. Wa'lam anna yajibu naqd dhafair an lam yasil ma' ila batniha illa binaqd wa la yajib in wasal. Kita kata kalau misal kata bawah kuku kita normal Allah Subhanahu wa taala air tak sampai, maka wajiblah kita potong kuku kita dan mandi, sampaikan air. Kadang-kadang ada orang kukunya panjang, dan menyebabkan air tak sampai ke bawah kuku, katakan ke ujung kuku tu ada, kan ada begini nama Allah dekat ujung sini, kuku atas, kadang-kadang ada kuku yang panjang dia menutup bahagian depan ni. So dia mandi, kadang-kadang air kat sini tak kena. Sama ada kita kata bahagian kaki ataupun bahagian tangan, kuku kaki atau kuku tangan. Sebab itu kalau perlu dia potong kukunya, dia potong kukunya. Kalau tak perlu, dia boleh masukkan air satu-satu setiap jari dia ni, maka tidaklah menjadi kewajipan ke atasnya untuk nak memotong kuku tersebut. Wallahu alam. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, seterusnya kata muallif lagi, dalam hadis sahih Muslim dia kata, qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashaddu kat sini nama Allah Subhanahu wa taala dia kata, dia kata kemudian nama Allah Subhanahu wa taala, seterusnya kita kata kadang-kadang tuan badan kita tak ada terdapat cat ke tak. Cat ini adalah penghalang kepada, dia menghalang air, katakan. Dia menghalang air sebab sifat cat ni dia tidak akan boleh bercampur dengan air, dia akan berasingan dengan air dan menyebabkan macam Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kata badan kita kena cat, jadi cat tadi akan menutupkan kulit kita, lalu air tadi tidak sampai kepada kulit kita. Dan bila seorang itu mandi macam Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan cat tadi ada pada badannya, menyebabkan macam Allah bahagian tersebut tidaklah kita kata kena air dan menyebabkan mandinya tadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna, tidak sempurna. Jadi kita berhati-hatilah ketika mandi wajib itu. Wallahu alam. Jadi besok tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala kita akan sambung lagi perkara-perkara yang sunat. Sunat-sunat mandi ni ada berapa perkara? Ada 5 perkara berkaitan dengan sunat mandi. Lepas tu nanti saya cuba tunjukkan sikitlah, katakan kita lihat dalam hadis Nabi SAW yang panjang, hadis Nabi SAW macam mana diceritakan kaifiyah tata cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu khususnya mandi wajib ni. Nanti insya-Allah besok kita akan besok pagi kuliah kita nama Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah saya akan jelaskan sikit sambung lagi, katakan berkaitan dengan mandi wajib ini. Wallahu alam. Kalau ada persoalan boleh tanya, nanti kita besok pagi insya-Allah saya cuba jawab bismillah taala. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.